Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, selamat kita bertemu lagi sekali di ruangan herba terbaik untuk musim-musim kita menghadapi MCO ataupun PKP ni. Bagaimana caranya kalau kita tidak ada banyak peluang untuk mencari makanan-makanan yang terbaik, apa salahnya kita cari kualiti pula, dan barang-barang yang bukan luar biasa yang hari-hari kita pernah dengar, iaitu bawang putih. Boleh? Baik, sebelum kita sambung, apa salahnya kita seperti biasa kita baca Al-Fatihah dan kita sedekahkan kepada mereka yang seperti biasa yang bekerja kuat, bertungkus lumus, yang tak boleh keluar, nak kena duduk dalam hospital, ya, tempat-tempat bekerja mereka tu memang kritikal. Mereka-mereka ni memerlukan banyak bantuan daripada kita dan doa daripada kita. Al-Fatihah. Baik, Nabila. Waalaikumsalam. Syamsuyani, Miss Su. Okey, kita make sure that you all juga bersama daripada Instagram dan juga daripada Facebook. Anda sekalian, saya ingin menceritakan hari ini tentang dua perkara, iaitu satu cara terbaik untuk menggunakan bawang putih, tapi juga saya nak memperingatkan ada sedikit warning untuk mereka yang kalau salah-salah bulan nanti you pakai cara-cara yang agak menakutkan, maksudnya salah pakai. Kalau salah pakai pun bahaya juga, sebab apa? Kalau salah pakai pun dia membawa akibat yang buruk nanti, walaupun bawang putih ni sebenarnya dia very mild kan, tidak bermasalah besar. Rupa-rupanya ramai orang buat silap. Okey, so boleh kita mulakan. Okey, kalau semua yang dah masuk, kita tolong bagi share. Diana tolong kejap bagi love, siapa-siapa yang sudi bagi like, saya minta supaya ramai yang boleh join saya. Juwida, Ji tadi siapa? Ji selalu ada kan Ji? Okey, Firdiana Wana, Nafia Azi, siapa lagi? Daripada saya nak cuba menarik perhatian orang IG, sebab anak-anak muda banyak daripada IG tu, mereka perlu awal-awal lagi dah belajar macam mana nak menjinakkan diri supaya tidak lupa kepada herba-herba biasa, terutama sekali yang baru belajar memasak. Culinary you harus banyakkan benda-benda yang saya cerita dalam beberapa hari yang lepas ni kan, banyak saya cerita benda simple-simple. Okey, kita dah habis tentang ginger hari tu, kita dah habis tentang moringa. Ini tiba masanya untuk kita cerita tentang garlic. Okey, ready? Ambil nota. Kalau siapa yang nak pergi cerita, nak bagi buat point untuk you cerita apa dia kebaikan untuk garlic, saya mulakan dengan nombor satu. Nombor satu, garlic adalah bagus sebagai antibiotik yang natural. Antibiotik, tahu antibiotik? Yang lawan bakteria, yang lawan virus, yang lawan cacing, lawan parasite, semua tu ni, anti-worm, anti-parasite, semua tu dia semua sekali. Kalau you masih ingat, kalau orang yang zaman saya duduk dengan orang tua-tua kampung dulu, kalau you ada cacing kerawit, tahu tak cacing? Tapeworm dan sebagainya kan, yang gatal-gatal you punya dubur tu, tok kita pakai apa? Pakai bawang putih. Jadi bawang putih ni saya buat dua seperti biasa, satu untuk orang Facebook, satu untuk orang IG. Okey, dua-dua ni kita kena share. Ini dipanggil satu bulb ataupun satu rumpun. Bila saya kata nanti satu ulas ataupun satu clove, this is called satu clove. Faham tak? Okey, saya ulang lagi sekali. Ini satu bulb, satu rumpun ataupun satu buah dia, tapi ini dia bukan buah, dia sayur tau. Okey, so yang ni adalah satu ulas. Boleh ingat bila saya kata dua ulas besar-besar macam ni lebih kurang. Faham? Ingat sebab nanti ada dos-dos yang tertentu. Sebab ginger saya tak risau, tapi garlic ni you kena berhati-hati. So dia nombor satu antibiotik terbaik, natural. Anda boleh pakai untuk lawan bakteria, lawan virus, lawan tu. Tapi bukanlah sampai boleh bila kena COVID you makan bawang putih pula nanti. Jangan salah bulan. Untuk mempertahankan supaya imuniti tu boleh berlawan dengan bakteria, virus, cacing-cacing dan parasite. Okey, number one. Number two, dia meningkatkan metabolisme. Bila metabolisme kita meningkat, maka mineral-mineral dalam makanan kita senang dicerna dan dihadam. Okey, so pertama
sekali makanan seperti iron banyak dalam bawang putih ni. Okey, satu lagi. Oh, by the way, bawang putih ni ada dua jenis. Satu yang banyak ulas, satu lagi yang satu ulas sahaja. Yang dipanggil bawang putih ataupun garlic tunggal. Boleh ingat garlic tunggal, that means only one ulas bulat dalam dia tu. Okey, baik. Seterusnya dia panggil sakit gigi. Orang yang sakit gigi boleh amalkan kalau boleh kunyah-kunyah lah, tapi tak ramai orang boleh kunyah bawang putih ni. You boleh amalkan minum atau makan bahan-bahan yang atau makanan-makanan yang ada garlic. Okay, so garlic is very good. Ramai orang kalau petua sakit gigi ni, dia ambil air ataupun perahan air tu atau rebusan. Saya tak suka perkataan rebus-rebus dengan bahan-bahan bawang putih ni sebab apa? Dia hilang dia punya bahan aktif dia. So kalau boleh raw. Kalau raw, dia menyengat tu, yang tu yang akan menghilangkan you punya sakit gigi. Okey, baik. Seterusnya nombor 4. Semua 20 Nombor 4 ialah mengurangkan berat badan. Sebenarnya banyak berat badan punya isu ni boleh dihapuskan oleh masalah-masalah ataupun dengan bahan-bahan yang berbentuk herba ni. Semalam ginger pun boleh, moringa pun boleh. Sekarang saya cerita tentang bawang putih pun boleh. Nombor 5 ialah untuk orang yang ada masalah skin infection. Tahu skin infection tak? Masalah kulit-kulit you yang sampai saya kata ada jerawat, jeragat semua tu pun boleh pakai bawang putih. Nombor 6. Yang ni kena hati-hati sebab dia mencairkan darah. Maksudnya bagi mereka yang nak melancarkan darah bagus. Tapi sekejap lagi di hujung nanti saya akan ceritakan warning. Kalau you tengah makan ubat bagi pencair darah, no. Ubat-ubat bawang-bawang putih ni semua tak boleh. Sabar dulu. Tapi buat masa ni memang bagus untuk kesihatan orang yang tak ada masalah, boleh amalkan bawang putih. Berapa banyak? Sabar saya cerita. Siapa pula yang ada masalah diabetes, dah dikenal pasti bahawa dia boleh mententeramkan sikit. Bukanlah sampai boleh kontrol sampai turun. Kalau you tak jaga diet tak boleh juga. Tapi bila you jaga diet, you tambah dengan bawang putih, very good. Baik, saya cek dulu. Semua boleh dengar suara ya. Fifi amalkan bawang putih bakar seminggu 2 kali. Boleh. Jaga baik. Bakar-bakar semua sekejap lagi saya nak cerita. Okay, sama ada dia bagus tak bagus. You suspend sikit. Kalau cerita semua nanti you tak tunggu I pula. Okay, I nak cerita kat you, jangan sampai you lupa kepada apa orang panggil tadi, makanan yang fresh dahulu. Okay, baik. Nur Natasha, kalau kurus sangat macam mana ya? Okay, yang kurus sangat tu saya cerita lain kali, tapi sebagai asas you kena angkat berat sikit supaya badan tu jadi kuat, okey, dan boleh besar sikit. Tak payahlah orang perempuan angkat berat-berat sangat, tapi berarti dah makan banyak macam mana pun tak mau besar juga, you got no choice, tapi kena masuk dalam gym. Itu kalau boleh lah. Kalau tak boleh biar aja. Orang kurus tak ada masalah, yang masalah orang gemuk, faham tak? Okey, kecuali kalau kurus disebabkan oleh penyakit. Diabetes dah habis. Nombor 8, blood pressure. Blood pressure bagus. Dia memang terkenal. Bawang putih ni terkenal untuk menurunkan berat badan satu. Blood pressure. Cuma hati-hati bagi mereka yang ada low blood pressure, saya tak benarkan. Sebab apa? Nanti dia boleh bagi tumbang pula nanti sebab terlalu low. Faham tak? Okey. Baik, seterusnya kita ambil pula masalah kolesterol. Kolesterol dia ada setengah orang dia menurunkan dia punya kolesterol. Setengah orang dia tak berapa. Jadi tengok you punya respon tak dengan garlic ni. Kalau you ambilkan garlic sebagai rawatan alternatif you, kalau dia tak respon, you terpaksa ambil bahan-bahan lain pula. Tapi kolesterol, ada juga orang yang menurunkan kolesterolnya melalui ambil bawang putih. Terkenal juga. Okey. Satu topik nombor 10 ni yang penting you dengar ialah ada orang allergic. Tetapi ada orang makan bawang putih ni atau minum dia mengurangkan alergik. Faham tak? Kalau you jenis yang senang gatal, senang kena apa pun naik rumah, ambil garlic dia lebih teruk. Setengah orang dia lebih settle. Dia lebih memberi jawapan yang positif, hilang you punya alergi semua. Kan cantik tu, dia boleh pecah you punya histamin, histamine semua tu sehinggakan you tidak ada lagi masalah. Okey, baik, lagi saya nak cerita ialah tentang kardiovaskular.
terkenal bawang putih menurunkan masalah-masalah terutama sekali peraliran darah, pancaran darah you ke arah jantung. Dia mempercepatkan proses blood clotting you tidak bermasalah sangat. Selalunya orang kena bagi pencair darah dan sebagainya kan. Jadi kalau you peringkat awal dan doktor belum bagi ubat pencair darah yang banyak dan sebagainya, you boleh amalkan bawang putih ni. Terkenal dengan bawang putih digunakan untuk penyakit jantung. Seterusnya, yang ni dah diadakan kajian sehingga kan boleh menyelesaikan masalah kanser. Maksudnya dia boleh membantu, saya repeat, saya ulang, perkataannya membantu untuk melawan sel-sel kanser. Cuma you kena amalkan ni dengan makanan-makanan tambahan lain, jaga diet, puasa dan sebagainya. Tapi terkenal sangat bawang putih adalah anti kanser. Itu ada banyak kajian pun. Terutama sekali orang kata kanser-kanser bahagian kerongkong, bahagian breast, bahagian prostate, bahagian kolon is very good. Kebanyakan daripada kanser boleh kita gunakan bawang putih. Jadi berita baik untuk orang yang dah pernah kena kanser ataupun baru dapat tahu, ni antara diet yang terkenal. Saya galakkan anda makan. Okey. Sabar, berapa banyak sekejap okey. Saya kolesterol tinggi, siapa nama tu? Syazan Sharifah Hazra. Boleh. You ambil ni, you ambil garlic, nanti besok saya cerita sikit tentang, kalau ada masa kita akan cerita lagi dengan turmeric pula nanti, kunyit. Tapi hari ini kita habis dengan bawang putih dulu. Iaitu musim Covid ni, musim kita takut kena sesama dan sebagainya ni, yang ni antara makanan kesihatan. Untuk jaga kesihatan supaya tidak senang kena demam, kena sesama, kena flu. Sebab apa, ni ada kaitan dengan masalah-masalah virus, betul tak? So dia memang bagus untuk mengurangkan kahak kalau orang yang batuk-batuk tu, dan terkenal juga untuk orang yang asma. You berhati-hati, walaupun dia bagus untuk masalah respiratory, maksudnya pernafasan, bagus bawang putih. Tapi untuk orang asma dia ada dua, satu positif, satu negatif. So tergantung kepada genetik you. Setengah orang bila ambil bawang putih ni dia lega, dia amalkan bawang putih ni lega bagus. Setengah orang lagi dia makan lagi teruk dia punya asma. So bergantung kepada you punya genetik. Okey, boleh? So last kali, bukan last, nombor 14 sekarang ialah warts. Warts ni orang Melayu panggil apa? Ketuat. Tahu ketuat tak? Ketuat yang di bawah kaki yang sakit tu, kalau you tengok kadang-kadang yang masuk ke dalam, kadang-kadang dia keluar kan. Dia ni satu jenis macam viral juga, viral warts dia panggil. Jadi setengah orang sampai pergi operation kena korek, setengah orang dia pergi bubur liquid ice tu kan, supaya dia bakar kawasan-kawasan tu. Lepas 2-3 tahun dia datang balik lagi sekali, so korek lagi, sakit juga tu kalau dia masuk ke dalam kan. So anda sekalian amalkan apa yang dinamakan bawang putih. Okey. Setengah orang ada juga masalah yang kaki dia merekah, bukan saja merekah, dia jadi keras kat dia punya tumit tu. Yang keras-keras macam batu tu, setengah you ambil kikis, nak buang semua, dan kikis pula tu lagi, ambil pisau juga nak potong-potong semua tu. You amalkan makanan yang dengan bawang putih. Ataupun nanti saya cerita buat teh pun boleh, melalui serbuk dia pun boleh, melalui dia punya, setengah orang ada dia punya cara sendiri, macam mana nak campur dengan madu, setengah orang nak campur dengan pisang pun semua boleh. Okey, baik. Sekarang saya cerita pula nombor 15, dekat nak habis, lagi 5 je. Yang ni semua orang suka dengar, iaitu meningkatkan libido. Heran semua akar-akar ataupun semua kejadian Tuhan ni yang ada daripada tanah ni, terutama sekali jenis-jenis yang macam ni lah, macam bawang, macam ginger dan sebagainya, dia mesti ada kebaikan untuk libido, masalah seks dan sebagainya tu. Okey, bagusnya bukan untuk lelaki saja ataupun perempuan saja, pergi dua-dua sekali. So silakan. Cuma masalahnya berbau je. Jadi kalau you makan banyak nak bagi libido you naik, kadang-kadang bau you pun naik,
dia dah tak ada point juga. Orang nak dekat dengan kita pun tak boleh, faham tak? Right? 16. Nombor 16 ialah kalau sebelum tidur you rajin ambil sedikit satu ulas, katakan, atau paling tinggi 2 ulas sehari. Sebenarnya nanti saya cerita paling tinggi 2 hingga 4 ulas dah cukup. Okey. You kalau buat amalan sebelum tidur ni, kata orang-orang herbalist, mereka tahu blood flow you akan meningkat, jadi you punya angin hilang, masalah liver you kan, hati you akan lebih sihat, dan dia lebih meningkatkan soal detox. Tahu detox tak? Menyahkan bahan-bahan yang toksik dalam badan you. Faham tu? Jadi baguslah kan. Yang penting saya nak cerita kat sini ialah nombor 17, orang yang suka ada gas, ada angin, perut memulas, kadang-kadang perut suka krem-krem, semua tu didapati garlic is very good. Okay. Infection yang tadi saya dah cerita tentang jangkitan, tapi ada satu lagi jangkitan, nombor 18, jangkitan fungus. Fungus ni jenis-jenis kulat. Tahu kulat? Dia orang perempuan tahu masalah-masalah penyakit bahagian you punya vagina, kadang-kadang ada keputihan dan sebagainya tu. Okey, so yang berbau semua tu kita kena mainkan dengan minum ataupun makan benda-benda yang ada garlic. Dua lagi, 19, nombor 19 ialah siapa yang kadang-kadang tak tahu nak buat apa bila dia kena keracunan makanan. Tahu keracunan makanan you get food poisoning and you do not know what to do. Okay, antibiotik pun susah nak dapat, nak pergi jumpa klinik pun takut sekarang ni. So you cari bawang putih, you buat air dia ataupun you ketuk-ketuk-ketuk. Nanti saya dah nak mula cerita beberapa cara nak makan bawang ni. Okay. Dan jangan buat salah. Kalau tidak, nanti tak ada efek dia. Okey, kita tutup nombor 20 sekarang. Saya suka kepada nombor 20 ni sebab orang bila dah berumur semua ni, kita takut kepada beberapa organ kita yang rosak. Terutama sekali hati, memanglah paru-paru, jantung tu memanglah. Tetapi sebenarnya yang paling kita terlupa kadang-kadang ialah yang bawah belakang tu. Apa nama? Yang kat bawah belakang. Siapa tahu? Ya. Okey, jawapannya ialah ginjal ataupun buah pinggang. So didapati garlic dapat melawas buang air kencing ataupun kita punya pencucian kita dalam buah pinggang kita tu jadi lebih optima. Maka baguslah kan. Baik, semua 20 tadi saya cerita benda bagus-bagus. Sekarang saya nak cerita garlic, you kena hati-hati sebab apa? Cantik-cantik putih-putih macam ni dalam ni, putih betul kan? Okey. Right. Saya nak cerita pada you kena hati-hati. Pasal apa? Kalau you nak makan macam ni terus, dan kalau you betul-betul boleh makan macam ni, ini yang terbaik sekali. Okey, dengan syarat jangan tak sempat kunyah. You kena kunyah dahulu. Sebab dalam satu ulas macam ni, okey, dia dalamnya ada 2 bahan utama. Satu dinamakan Allin, A-L-L-I-I-N, Allin. Satu lagi namanya satu enzim yang diperlukan juga ada dalam ni, namanya allinase. So allinase ni bila you tak pecahkan dia, kalau you tak tumbuk dia dan you tak benarkan dia orang panggil bercampur dahulu, maka you tak dapat apa yang sebenar-benar you cari dari dalam ni. Sebenarnya apa you cari? Siapa tahu? You cari namanya allicin. A-L-L-I-C-I-N. Jadi allicin ni lah sebenarnya yang menjadikan bawang putih ni menghasilkan semua fungsinya. Kalau dia tak jadi allicin, you cuma ambil sebiji macam tu, you telan terus katakan. Maksudnya you tak memanglah you kena kunyah dulu, tapi kadang-kadang kan kita kunyah tak sampai 5 saat kita telannya, betul tak? Tak boleh. Dia kena biar lebih kurang 10-15 saat, lagi lama sikit lagi bagus, supaya dia senang mendapat allinase tu. Bila dipecahkan, dia hidup, dia kawan dengan allin, maka jadilah allicin. Yang ni secret dia. Bagi mereka yang nak belajar, kalau tak pecah dia tak buat apa pun, betul tak? Kalau you tekan ni, you lenyek dia, memang dia akan bau. Bau itulah namanya allinase, dan allinase tu perlu waktu untuk dia tukar allin jadi allicin. Jadi semua 20 tadi yang saya kata untuk manfaat bawang putih, datangnya daripada yang paling aktif namanya allicin.
Ada lagi lah bahan-bahan mineral, vitamin dia, dan ada dia punya trace mineral tu memang bagus. So, you sama ada kena kunyah dulu secara secara kasar lah, kita gigit betul-betul, dan biar dia main dengan elio dan sebagainya itu yang terbaik. Ataupun you kena chop dulu, you kena tumbuk-tumbuk dia ataupun potong-potong dia sampai keluar bau, itu yang sampai berair mata semua tu. Biar sekejap bagi dia bercampur, barulah nak makan ke, nak buat teh ke, nak buat apa, katakan you nak bubur dekat sayur ke apa-apa, boleh. Cuma ramai orang kata kita nak bakar dulu ke, kita nak panaskan sampai terlalu lama. Saya rasa taktik tu tak berapa tepat. You dibenarkan sedikit saja panaskan, jangan sampai dia terlalu lama. Kecuali kalau you nak buat fermentasi. Kalau fermentasi dia panas, tetapi dia bagi masa untuk proses penuaan dia tu sehinggakan dia boleh jadi lembut. Dia punya alisin dia tu dengan semua bahan-bahan saya cerita tadi tu, dia lepas 2-3 bulan tu dia jadi cantik dan dia bertukar warna sampai jadi hitam. Hitam tu dia dah sampai konsep jadi prebiotik, tapi masih lagi ada alisin. Okey, walaupun tak sama banyak alisinnya dengan kalau yang fresh tadi. Faham tu? So, jangan swallow straight away. Sebab apa? Bila dia kena dengan hydrochloric acid, habis dia punya alisin tu. Okay? Sebab tu saya kata dia kena kunyah dahulu, baru dapat dia punya impact. Sempat dia keluarkan alisin. Alisin tu walaupun kena hydrochloric acid, dia sempat pergi ke blood flow you, dah cukup. Boleh sampai ke organ-organ atau sel-sel yang you perlukan. You jaga baik sebab dia acidic. Jadi kalau you tak kunyah betul-betul, dia masuk dalam, bila campur dengan hydrochloric acid tu, dia lebih acidic. Okey, jaga. Seterusnya, black garlic ke bagus, white garlic ke bagus? Jawapan saya, dua-dua bagus. Dengan syarat yang white garlic tak boleh you menggelegak masuk air panas, you rebus sampai dekat 20 minit, 30 minit, dah tak ada alisin apa-apa lagi dah. Faham tu? Ramai orang, wah saya goreng banyak dengan garlic ni, tapi kalau panasnya menyala-nyala sampai dah tak ada power, rasa garlic ada tetapi tidak ada alisinnya lagi. Semua faham tu? Yang ni selalunya saya sendiri pun tak faham dulu. Saya dah fikir-fikir, banyaknya orang rumah kita buat potong garlic semua tu. Nampak kat sayur tu semua putih-putih je kan. Tapi kalau dah menggelegak, panas, mendidih sebagainya, habis. Boleh faham tu? Yang ni you kena ambil nota ya. Hari ni you dah belajar, saya pun baru belajar benda ni. Okey, rasa tetap ada ya. Tapi lebih baiklah makan juga garlic ni daripada tak makan garlic langsung. Ya. Itu maksud saya. Okey, kalau you nak ambil yang powder punya garlic yang ada jual-jual tu, berhati-hati jangan lebih daripada 1 gram. Satu hari dah cukup. 1.2 gram paling maksimum. Jangan ambil lebih. Pasal apa? Garlic kalau lebih, saya akan bagi sinarai pula apa kesan sampingannya. Baik, untuk mereka yang nak makan ni raw macam ni, okey, kalau you boleh timbang 2 hingga 4 gram paling tinggi. Okey, kalau 5 gram tu dah maksimum. Tahu 5 gram? 5 gram ni saya ingat kalau you timbang-timbang lebih kurang 3-4 ni lah juga kan, gram. Ni apa dia punya, nampak tak? Okey. So jangan lebih daripada 5 gram sehari. Saya ulang, kalau yang pure ataupun yang you perah betul-betul, yang belum dimasak, belum kena panas, kalau panas you ambil satu bulk ni pun tak apa, tak ada masalah. Saya ulang lagi sekali, jangan salah hari bulan. Yang ni kalau dimasak 2-3 ketul macam ni pun tak jadi apa. Faham tak? Maksudnya bau mulut mungkin lah, tapi dari segi alisinnya, kalau dapat fresh macam ni, you tokak dia, you gigit betul-betul, you kunyah sampai nak ni lah, pedas tau. Okey, lepas tu yang tu yang terbaik sekali. Lagi lama you kunyah, lagi bagus. You kena dengan saliva tu, yang tu lah sebenarnya ubat. Ubat tak semuanya sedap, tu tak? Kan kadang-kadang lagi pahit lagi bagus, betul tak? Yang ni lagi dia tangkap you punya mulut, lagi pedas, mata you berair, betul lah tu. Okey. So saya ulang lagi sekali, 5 clove, 5 ni ulas macam ni, okey. Jangan lebih, sehari paling maksimum. Baik, apa masalahnya pula dengan garlic ni? Ready? Nombor 1, bau mulut.
memang kan you pernah dengar kata apa ni sabda Rasulullah pun kalau benda-benda sampai bau mulut ni dia kan tak elok lah kan, betul tak? So you kalau boleh nak pergi masjid semua tu tak payahlah makan garlic banyak-banyak, faham tak? Okey, mungkin balik nanti asalkan you makan dengan benda lain. Dia lebih baik dengan makanan kalau you nak ambil garlic ni, okey. Maksudnya perut you jangan terlalu kosong sebab dia tu acidic juga, okey. Saya ulang lagi sekali, biar dengan makanan. Sebelum atau selepas tak apa. Okey, with food, okey. So bau mulut, kadang-kadang bau keringat kita pun kan, bau peluh kita, kadang-kadang ya Allah baju tu bau. Saya tak tahulah kalau you pergi setengah-setengah negara tu yang suka makan bawang putih tu, ya Allah, naik kereta api dia habis ceritalah kan. Tapi dia orang tak bau sebab dia orang dah biasa hari-hari macam tu. So yang tu masalah utama. Nombor 2, masalah gastrik. Siapa yang sensitif dengan GERD atau gastrik, bawang putih ni saya tak galakkan sangat. Saya ulang lagi sekali, jaga baik-baik. Banyak orang lupa bila dengar ni herb semua baik, dia tibai banyak-banyak. Tak boleh. Apa tu, orang yang kena GERD atau gastrik, kurangkan bawang putih. Okey. Juga bagi mereka yang tadi saya kata untuk orang yang bloating tu senang kembung perut dan sebagainya pun boleh pakai. Tapi setengah orang lagi makan garlic lagi dia kembung. So yang tu you tak boleh. Bleeding. Ni yang nasihat saya yang paling utama pagi ni ialah kalau siapa yang nak pergi surgery, atau nak pergi surgery tak, nak pergi operation ataupun lepas operation, nak pergi Caesar ataupun sebelum Caesar, jangan 2 minggu sebelum atau 2 minggu kemudian tempuh langsung bawang putih. Boleh faham tak? Ya, jangan makan bawang putih. Sebab apa? Siapa tahu? Tadi saya cerita sebab dia boleh apa? Boleh menyebabkan perdarahan, bleeding. Sebab darah you jadi nipis. Tak pekat lagi dah sebab bawang putih ni ada kuasa untuk mencairkan darah. Budak-budak boleh tak? Okey, kalau budak-budak kalau takat 1 paling tinggi 2 sehari ni, 1 ni cukup untuk mereka menjinakkan diri dengan herba macam ni boleh. Itu pun mereka tak akan gigit, don't worry. Dia orang makan dalam sayur-sayur dia orang tak ada masalah kan. Orang asma, saya kata lagi sekali, kalau you sensitif kepada bawang putih, jangan melawak. Dia boleh bawa, kalau saya kata bawa maut, nanti you takut pula kan. Tapi jangan sampai jadi masalah besar. Dia boleh attack allergy you sampai meningkat tinggi pula. Ini bawang putih, you mungkin tak tahu ni. Kalau you nak letak bawang putih kat bahagian tadi saya kata kat dubur ke apa pun yang kecil, you pakai sekali. Kalau dah baik tak payah ulang-ulang kali. Atau kat kulit, atau kat orang kata bubuh kat jerawat, jeragat semua tu, lebih baik you minum dia ataupun makan dia ataupun buat teh dia. Okey, jangan sekali-kali you kalau dah allergic sampai terbakar kulit, tak usah pakai. Okey. Tadi saya ada cerita kat you kan, you boleh campur dengan madu, you potong halus-halus, you sagat dia ataupun potong halus lah, sagat pula. Lepas tu biar dia bau tu keluar. Ingat selalunya jangan lupa, jangan ambil sebiji macam ni terus you campur dengan madu, tak jadi. You kena potong halus-halus, campur dengan madu dalam you punya sudu tu, you telan dia. No problem. You gigit dia lah, makan dia lah. Telan pula. Jangan terus, always bagi masa dia campur, okey. Tadi dengan madu pula setengah orang boleh buat jeruk bawang putih ni. Masuk dalam botol, you masuk beberapa biji, lepas tu lebih kurang dapatkan you punya honey, lebih kurang penuhkan atas bawang ni, bagi tutup semua, you tutup rapat, simpan seminggu di dalam tempat suhu bilik yang biasa. Itu dipanggil bukan fermented, dia panggil macam sauerkraut, tahu tak? Macam jeruk lah, macam jeruk bawang putih. Main dengan honey, dengan bawang putih cukup. Okey. Lepas tu bila nak makan, lepas seminggu demi seminggu tu, you ambil 2 ulas, you potong-potong dia biar dia masuk balik dia punya allicin dengan allicin pula, alin dengan alinase tu, maka you boleh makan terus. Yang tu tidak menyengat sangat sebab you dah peram dia dengan honey. Okey. Last, untuk orang pregnant dengan orang yang tengah breastfeeding, kalau you makan dalam makanan tak apa, tapi kalau you makan benda yang fresh tu, saya rasa
Belum ada kajian mengatakan dia memburukkan, tapi tak ada juga kajian yang mengatakan dia selamat. So kalau boleh you tak sambil lah, ada banyak lagi herba lain, boleh tak? Okey, tapi saya kata kalau dalam makanan untuk penyedap rasa, no problem. Yang saya risau kalau you ambil fresh, sebab 2-3 ulas saja, kalau tengah you menyusu semua tu boleh sampai ke baby pun. Okey. Apa yang menakutkan sedikit tentang bawang putih ni ialah dia boleh menurunkan blood pressure. Bagus bunyi, tetapi kalau you salah-salah makan dan you pula ada low blood pressure, dia boleh sampai bawa pengsan lah kan, betul tak? Sama juga orang yang diabetes dah kontrol cantik semua, dah rendah, lepas tu banyak pula you makan fresh, perkataannya fresh garlic, dia boleh turun lagi. Okey. Ujung-ujungnya setengah orang tu dia rasa macam nak muntah, dia rasa loya bila makan garlic ni, you tak usah makan lah. Okey. Setengah orang sampai pening dan migraine pun ada. Itu yang paling ujung-ujung lah kan. Kalau sampai you dah keluar kulit, jadi rashes, jadi eczema semua tu dengan makan ni, you kena berhenti. Ini saja nasihat saya pada hari ini. Kita cerita hari ini, saya ambil 2 soalan untuk cuba bantu you. Okey, Nurulida, ada soalan lain? Kena kunyah, keluarkan Allinase. Bila campur dengan Alin, jadi Allicin. Very good. Boleh tumbuk-tumbuk bubuh dalam nasi? Yes, boleh. Itu dah kira fresh tu. Bagus. Okey, tapi jangan lebih pada 2-3 ulas. Ingat, jangan lebih pada 2-3 ulas. Okey. Alright. Satira, low blood pressure tak bagus. Yes, no. Jangan makan garlic. Okey. Tumbuk letak, yes. Nasi panas boleh, tetapi kalau orang sakit, saya tak benarkan makan nasi panas kan. Sebab apa? Nasi panas tu lebih meningkatkan diabetes. Okey, kalau you ada diabetes pula tu kan. Nasi sejuk tak apa. Okey. Saya tahulah kalau panas tu bila dia kena dengan bawang putih ni, baru dia mari dia punya bau semua kan. You sehat, no problem. Amalan ni dibenarkan. Tapi bawang tu tetap kena tumbuk ataupun kena potong bagi keluar dia punya Allinase. Ingat saya dah kata tadi. Siapa tadi? Dodley, Roaina, minta doktor bagi pencerahan. Okey, ni tengah bagi pencerahan ni. Okey, 3 ulas, kalau maksimum 5 ulas. Senang cerita. Okey, jangan lebih daripada 5 ulas. 5 gram lah lebih kurang. Okey. Okey, terima kasih. Siapa tu? Syamsul ya. Syahrul ya. Okey, sorry tak tahu apa nampak. Bakar, okey. Bakar kalau boleh bagi bagi sikit je nampak nak merah-merah macam tu. Jangan sampai rentung dan sampai terlalu panas, habis dia punya allicin dah tak ada. Dah lah you tak potong pula tu kan. Kan saya kata you nak kena buka dia bagi aroma dia keluar tu baru betul. Seeloknya makan mentah. Yes. Sebab tu orang zaman sekarang ni dia buat kapsul kan. Sebab dia tak boleh gigit. Tak boleh lah. Memang tak boleh. So dia ada dalam kapsul sekarang. Dia orang buat kapsul garlic. Boleh, yang tu pun boleh, no problem. Garlic dah mahal sekarang, betul lah Zamri, betul tapi you carilah sikit-sikit, bukan nak makan sampai sekati sehari pun kan. Okey, kalau gastrik saya kata tadi jangan. Okey, buat ulam boleh, yes. Kalau perut apa tadi? Garlic very acidic, yes, tetapi tak adalah sampai teruk sangat kan. Saya dah kata kalau you makan 2-3 ulas maksimum sehari, you tak akan bermasalah. Yang jadi masalah ni sampai 5-6 ulas sehari. Okey. Last untuk info Dr. Nurdin khas pesakit kronik, layari web. Okey. You boleh layari web saya drnordindarus.com. Boleh? No problem kalau nak tahu lebih lanjut tentang produk-produk lain lah. Tapi hari ini kita fokus kepada apa yang boleh dapat daripada market dan dalam dapur you sendiri. Betul tak? Seulas dalam berapa gram? 4-5 gram? Tak sampai. Seulas 4-5 gram tak sampai ni. Okey. Ini mungkin dalam 1.5 gram macam tu je. Okey, right. Kasih baru. Orang sakit jantung boleh, yes, no problem. Tapi kalau you ada pencair darah, ubat doktor bagi yang kan ubat, orang kata ubat pencair darah tu, tolong jangan makan garlic, okey, sebab nanti kacau dos doktor tu. Sudah, hari ini dah cukup lama. Saya cuba kunyah raw tapi tak boleh. Torture teramat. Mumtaz, kalau tak boleh, you tumbuk, halus, you campur sama banyak dengan honey. Try. Saya boleh makan dengan honey. Kalau dia saja, saya pun tak boleh.
memang dia gigit tu tak. So siapa yang boleh tu alhamdulillah lah. Okey. Dah. Ambil black garlic very easy. Yes, saya ada buat black garlic. Kalau siapa nak, you call admin saya. Tapi kalau you sudi je lah, no problem. Okay, sebab yang putih pun boleh, yang black garlic yang saya buat pun no problem. Okay, alright. Makcik Norlela buat bawang putih macam mana? Peel bawang putih boleh, no problem. Yes. Alright, tapi pastikan supplier tu daripada yang pure. Sebab kadang-kadang dia orang campur macam-macam sekarang ni. Jaga baik-baik, nak save duit. Bleeding period heavy tu boleh makan? No. Kalau you are bleeding heavily tengah period dan sebagainya, jangan ambil garlic. Sebab apa? Garlic dia boleh mencairkan lagi darah you. Faham tu? Kalau steam pun sama, dia kalau panas gila, dah habis sampai 100 degree centigrade semua tu, lebih daripada seminit dua, dia memang hilang dia punya alisin semua tu. Sedap makan je lah. Okay? Sebab itulah kita ni kadang-kadang rasa bila orang kata, oh garlic bagus, turmeric bagus, apa ni, ginger bagus, semua bagus. Tapi kadang-kadang salah cara dan salah gram dia. Yang penting masak tak masak tu. Hari ni saya fokus lebih kepada garlic yang masak tu sebenarnya tidak banyak membawa fungsi yang terbaik. Itu saja. Baik, cukup dulu saudara sekalian, how to improve protein. Semalam saya cerita tentang moringa. Kalau nak sayur-sayur hijau semua boleh. Okey. Bakar dalam oven kurang sedikit dia punya power dia. Okey. Pendek cerita, kalau kena panas je dia punya alinis tu dah mula kurang lah. Lagi lama lagi banyak kekurangan alinis yang menyebabkan alin tak boleh dikombinasi untuk menjadikan alisin. Kan saya kata alisin itulah yang kita cari selama ni. Baik, cukup dulu saudara-saudara sekalian. Terima kasih kerana sudi bersama dengan saya. Saya mengharapkan anda sudi lagi bertemu besok. Kalau kita panjang umur, kita bertemu. Seperti biasa, kita tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada pekerja-pekerja yang bertungkus lumus di sana, terutama sekali Kementerian Kesihatan punya orang, sampai ke bawah daripada doktornya, nursesnya, sampai ke pekerja-pekerja support, ya. Dan sekarang kerajaan dah bagi sikit sebanyak kelonggaran untuk orang macam potong rumput kan, orang cuci jalan, orang apa katanya potong rambut pun boleh je, tapi saya pun tak tahu berani tak berani nak pergi potong rambut tu kan. Apalagi kedai spek, baru ni spek lama saya kan dah patah tu, main dengan cucu. So memang ramai budak-budak sekarang kadang-kadang tak ada spek dan sebagainya. Apalagi construction dan sebagainya. Kalau you dibenar pun keluar, you kena berhati-hati. Boleh tak? Sebab kita tak nak sikitnya pasal nanti satu flat tu atau satu kondo tu kena lock up. Betul tak? Kan dah berlaku kat KL, ada setengah-setengah kawasan red zone tu, kesian dia orang. Tapi nak buat macam mana? Sebab kadang-kadang disebabkan seorang dua punya pasal, satu perumahan tu jadi masalah. So berhati-hati, kita doakan, kita bagi love kepada semua rakyat kita, kita saling mendoakan, ya, doa mendoakan antara satu sama lain. Semoga kita cepat baik, negara kita selamat dan kita mampu kutip balik daripada mana kita tinggal dahulu. Okay, let's pick all what's left over one day. Saya tahu mungkin tahun ni susah kita nak terawih ataupun tak dibenarkan lagi dah, ataupun raya pun tak tahu boleh beli baju baru dan sebagainya. Tapi itu semua cuma sementara waktu. InsyaAllah. Jumpa lagi di waktu yang terdekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi senyum kepada semua rakyat Malaysia. Bye.